Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 8, graf fungsi, melibatkan subtopik 8.2, graf fungsi dan satu standard pembelajaran, iaitu membina jadual nilai bagi fungsi linear dan bukan linear dan seterusnya, melukis graf menggunakan skala yang diberikan. Dalam video sebelum ni, kita dah lihat tentang cara kita nak membina jadual nilai dan juga melukis graf bagi graf fungsi linear. Okey, graf fungsi yang pertama ada fungsi linear, iaitu melibatkan X kuasa 1. Okey, pemboleh ubahnya kuasa 1. Okey, iaitu menghasilkan graf garis lurus. Manakala kategori graf fungsi yang kedua ialah graf fungsi bukan linear, di mana ada 3 jenis graf fungsi bukan linear, iaitu yang pertama ialah fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik ni melibatkan X kuasa 2. Okey, bentuk amnya ialah X kuasa 2. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, dan bentuk grafnya sama ada bentuk yang macam ni ataupun yang kedua ni lah. Okey, graf fungsi kuadratik. Okey, yang kedua ialah graf fungsi kubik. Okey, fungsi kubik ialah pemboleh ubahnya kuasa 3. Okey, AX kuasa 3 tambah C, pemboleh ubahnya kuasa 3, dan biasanya grafnya berbentuk seperti inilah. Okey. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, graf fungsi bukan linear ialah fungsi salingan, iaitu AX kuasa N, di mana N ialah sama ada negatif 1 atau negatif 2. Okey, dan graf bentuk salingan ni, dia bentuk agak istimewa. Okey, sama ada satu di sini, satu di sini. Okey, ataupun boleh jadi yang ni satu di sini, satu di sini. Okey, jadi ni asaslah untuk kamu tahu tentang graf fungsi bukan linear. Dan dalam video ni kita akan lukis untuk ketiga-tiga jenis graf fungsi bukan linear inilah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula langkah-langkah untuk melukis graf yang telah kamu lihat pada video sebelum ni, iaitu yang pertama kita perlu bina jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Okey, yang kedua kita lukis setiap paksi dengan skala yang diberikan atau dengan skala yang sesuai, okey, mengikut soalan. Yang ketiga, kita plotkan titik X, Y bagi pasangan tertib daripada jadual nilai, dan yang keempat, kita akan sambungkan titik-titik itu dengan garis lurus bagi graf fungsi linear. Dan kalau untuk graf fungsi bukan linear, kita akan membina lengkung yang licin. Dan tips untuk membina melukis graf dengan baik, yang pertama sekali, pastikan mata pensel tajam. Okey, untuk membantu kamu melukis graf ataupun lengkung dengan licin. Dan kamu juga dibenarkan menggunakan pembaris fleksibel, okay, yang boleh melukis garis lengkung dengan lebih baik. Okay, kalau kamu dah mahir, tak perlu untuk menggunakan pembaris fleksibel ini. Okay, seterusnya kita lihat membina jadual nilai untuk graf fungsi kuadratik. Okay, diberi fungsinya ialah Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah X tolak 5 untuk X lebih besar atau sama dengan negatif 3, kurang atau sama dengan 3. Okey, yang ni ialah jadual nilai yang telah cikgu sediakan. Okey, dan kita akan membuat pengiraan. Yang pertama sekali, kita boleh buat pengiraan secara biasalah dengan menggunakan fungsi yang diberi. Okey, Y sama dengan 2X kuasa 2 tambah X tolak 5. Okey, ini fungsi yang diberi. Jadi untuk dapatkan nilai Y bagi X negatif 3, tempat X kita akan ganti dengan negatif 3. Okey. Kurungan negatif 3 tolak 5.
Okey, jadi Y sama dengan 2 darab 9 tolak 3 tolak 5. Jadi 18 tolak 3 tolak 5, kita akan dapat Y sama dengan 10. Okey, yang pertama Y sama dengan 10. Okey, katakan kita nak cikgu nak tunjuk satu lagi. Y sama dengan 2. Katakan cikgu ambil nilai 2. Okey, 2 kuasa 2 tambah 2 tolak 5. Okey, jadi Y sama dengan 2 darab 4. Okey, 2 kuasa 2 4 tambah 2 tolak 5. Okey, jadi kita akan dapat 4 darab 2 8, 8 tambah 2 10. 10 tolak 5, kita akan dapat Y sama dengan 5. Okey, yang tu kalau menggunakan pengiraan, kita menggantikan nilai X kepada fungsi ini dan kita akan dapatkan nilai Y. Jadi kita juga boleh menggunakan kalkulator. Okey, kita boleh menggunakan kalkulator, di mana kalkulator saintifik kita boleh guna cara dia. Okey, di bawah ni cikgu dah tulis caranya. Okey, contohnya kita nak fungsi 2x kuasa 2 tambah x tolak 5. Jadi mula-mula kita tekan 2 alfa, tutup kurungan, 2 dan alfa, kita tutup kurungan, dia akan jadi x. Lepas tu kita tekan kuasa 2. Kuasa 2. Seterusnya tambah. Tambah. Tekan lagi alfa. Tutup kurungan. Dan kita tolak dengan 5. Jadi kita dah dapat sama dengan fungsi yang diberi. 2x kuasa 2 tambah x tolak 5. Jadi seterusnya untuk dapatkan nilai yang pertama, negatif 2, kita tekan butang CALC ni atas ni. Dia akan jadi x apa? X yang pertama katalah kita nak semak negatif 3 tadi. Jadi kita buatlah negatif 3 sama dengan 10. Seterusnya kita nak kira negatif 2. Negatif 2 kita dapat 1. Jadi kita tulislah 1. Kita isi dalam jadual ni 1. Seterusnya kita nak kira negatif 1. Negatif 1. Kita dapat negatif 4. Untuk sifar, untuk sifar ganti dengan sifar sama dengan kita dapat negatif 5. Seterusnya kita ganti dengan 1. 1. Kita dapat negatif 2. Untuk 2. 2. Kita dapat 5. Sama dengan yang kita kira tadi. Jadi kita tulis 5. Dan yang terakhir untuk X3. Kita tekan CALC ni dan kita tekan 3. Dan akhir sekali jawapannya ialah 16. Jadi ni ialah langkah-langkah untuk menggunakan kalkulator bagi melengkapkan jadual nilai. Jadi seterusnya kita akan lihat bagaimana kita nak melukis graf berdasarkan jadual nilai yang kita dah ada. Lukis graf bagi fungsi 2y sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tolak 5 untuk x lebih besar atau sama negatif 3 kurang atau sama dengan 3. Dan diberi di sini skalanya. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 pada paksi x dan 2 cm kepada 2 pada paksi y. Lukis graf bagi fungsi y sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tolak 5. Jadi yang pertama sekali kita dah ada koordinatnya, pasangan tertibnya. Kita akan lukis di atas kertas graf. Dan kita perlu lukis skala, lukis paksi. Paksinya dahulu. Cara nak lukis paksi, kamu lihat untuk paksi X, kamu lihat nilai Y.
Okey, nilai Y di sini ada positif dan ada negatif. Okey. Jadi cikgu akan buat di bahagian bawah sedikitlah. Sebab nilai negatifnya ada sedikit sahaja dan nilai positifnya lebih besar. Okey, dan untuk paksi Y, cikgu akan lihat berdasarkan paksi nilai X. Okey, nilai X-nya sama banyak negatif dan positif. Jadi kita boleh lukis di tengah-tengah. Okey, seterusnya bila kita dah ada paksi, kita boleh tandakan. Okey, mengikut skala yang dinyatakan. Okey, kita mulakan dengan paksi X. Okey, paksi X-nya 2 cm kepada 1 unit. Okey, yang ni sifar. Okey, asalannya. Okey, 2 cm maksudnya yang ni Okey, graf ni. Okey, yang ni ialah 2 cm. Jadi 2 cm kepada 1 maksudnya, okey, di sini 1. Okey, 2 dan 3. Okey, ke kiri juga negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey, untuk Y pula 2 cm kepada 2 unit. Okey, 2 cm maksudnya besar ni 2 cm. Okey, kepada 2 maksudnya dalam gandaan 2. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan 16. Okey. Tu yang bahagian positif. Bahagian negatif, kita ada tinggi yang paling besar sekali ialah negatif 5. Okey, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Bila kita dah ada semuanya, kita boleh plotkan titik. Okey, kita mulakan dengan titik pertama negatif 3. Okey, X-nya negatif 3, Y-nya 10. Okey. Yang kedua, X-nya negatif 2, Y-nya 1. Okey, di sini 2, jadi 1 akan berada di tengah-tengah lah. Okey. Okey, semua petak ni ada 10. Jadi bila kita nak bahagi 2, maksudnya kita kira 5 petak. Okey, seterusnya negatif 1, negatif 4. Okey, negatif 1, negatif 4. Sifar negatif 5. Okey, sifar negatif 5. 1 negatif 2. Okey, X-nya 1, Y-nya negatif 2. 2, 5. Okey, 2. Okey, 2, 5. Dan akhir sekali 3, 16. Okey, 3, 16. Okey, kita dah plotkan semua titik yang ada dalam jadual nilai. Dan yang akhir sekali ialah kita perlu sambungkan dengan membentuk lengkung yang licin. Okey, membentuk lengkung yang licin. Okey, jadi ini ialah graf bagi fungsi Y sama dengan 2x kuasa 2 tambah x tolak 5. Okey, jadi cikgu harap boleh faham ya. Mula-mula kita lukis paksi X, paksi Y. Okay, dan tandakan segatan dia mengikut skala yang diberi. Plotkan titik dan bentukkan lengkung yang licin. Okey, seterusnya kita akan lihat pula membina jadual nilai untuk graf fungsi Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6. Untuk X lebih besar atau sama negatif 2, kurang atau sama dengan 4. Okey. Jadi yang ni melibatkan graf fungsi kubik. Okey, X kuasa 3. Maksudnya graf fungsi kubik. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Sama juga macam tadi. Yang ni dah dilengkapkan sebahagiannya. Jadi katakan yang ni cikgu nak tunjukkan satu menggunakan pengiraan biasa dan satu lagi menggunakan kalkulator. Okey, jadi fungsinya ialah Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6. Jadi Y sama dengan sifar. Okey, sifar kuasa 3 tolak 6. Jadi Y sama dengan negatif 6. Okey, yang ni kalau menggunakan pengiraan lah. Kamu hanya ganti tempat X dengan nilai yang ada. Okey, katakan kamu nak menggunakan kalkulator. Okey, kalau kamu nak menggunakan kalkulator sama juga. Okey, kita jadikan dia X kuasa 3 tolak 6. Okey, kita tekan alfa. Tutup kurungan.
Okey, jadi X. Okey, dan kita tekan shift, tekan X kuasa 2, dia akan jadi X kuasa 3. Okey, tolak 6. Dan kita nak kira untuk X4. Jadi kita tekan butang calc ni. Kita tulis, kita tekan 4. Dan kita akan dapat jawapannya ialah 58. Okey, jadi kita tulis 58. Okey, boleh ya? Okey. Jadi seterusnya bila dah kita lengkapkan jadual, kita nak lukis. Okey, lukis. Okey, graf yang sama. Dan ni jadual nilai yang telah kita lengkapkan tadi. Okey, langkah pertama kita akan lihat kepada kertas graf. Kita akan lukis paksi X dan paksi Y berdasarkan skala yang diberi. Okey, skala yang diberi di sini 2 cm kepada 1 unit paksi X, 2 cm kepada 10 pada paksi Y. Okey. Kita lihat untuk nilai Y. Okay, nilai Y-nya ada negatif dan nilai yang paling besarnya ialah positif 58. Jadi graf ni kalau untuk paksi X-nya akan berada di bahagian bawah lah. Sebab negatifnya sedikit sahaja. Banyak nombor yang positif. Okey. Jadi seterusnya kita lihat pula untuk paksi Y. Paksi Y akan berada di tengah-tengah kerana kita ada negatif 2, negatif 1 untuk yang negatif. Untuk yang positif kita ada 4. Okey. Dan seterusnya kita tandakan mengikut skalanya. Okey, mengikut skala yang diberi. Okey, yang pertama 2 cm kepada 1 unit. Okey. Jadi di sini 1, 2, 3 dan 4. Okey. Kecil sangat ni. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, negatif 1, negatif 2. Okey, kita labelkan mengikut jadual nilai kita lah. Okey, untuk paksi Y 2 cm kepada 10. Okey, ni 2 cm maksudnya dalam gandaan 10. 20. Okey, 30, 40, 50, 60. Okey, paling tinggi 60. Okey, sebab yang ni paling besar 58. Okey, untuk negatif pula. Okey, negatif 10, negatif 20. Okey ya. Paling kecil ialah negatif 14. Jadi kita buat sampai negatif 20. Dan langkah yang seterusnya ialah plotkan titik. Okey, kita tanda titik. Yang pertama X-nya negatif 2. Okey. Y-nya ialah negatif 14. Okey, kamu kena kira petak Bila dia kata 2 cm kepada 10 unit, maksudnya satu kotak kecil tu ialah 1 lah. Jadi bila negatif 14, 1, 2, 3, 4. Okey, kamu kena kira 4 lah. Negatif 2, 14. Negatif 1, negatif 7. Okey, negatif 7 di sini. Okey, sifar negatif 6. Okey, sifar negatif 6. Okey, di sini 1 negatif 5. Okey, 1 negatif 5. Okey, 2 2. Okey, 2 atas ni 3 21. Okey, 21. Satu petak di atas. Okey, dan 4 58. Okey, 58. Yang ni 50, kamu kira 8 ke atas. Okey, 58. Jadi kita dah ada titik-titik dan kita sambungkanlah membentuk lengkung yang licin. Okey. Jadi kita membentuk lengkung yang licin dan pastikan lengkung yang kita lukis itu melalui kesemua titik yang telah kita plotkan. Jadi inilah yang dinamakan graf fungsi kubik. Okey, graf fungsi kubik iaitu melibatkan pemboleh ubahnya kuasa 3. Okey. Boleh ya? Okey. Dan seterusnya kita lihat yang terakhir untuk graf fungsi yang keempat. Okey, graf fungsi keempat ni dinamakan graf fungsi salingan. Okey. Lukis graf bagi fungsi Y sama dengan 4 per X untuk nilai X lebih besar atau sama negatif 4 kurang atau sama dengan 4.
dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Okey, telah diberikan jadual nilainya. Jadi katakan cikgu nak menggunakan kalkulator untuk kita kira. Okey, jadi kita akan buat 4. Okey, 4 per alpha. Okey, 4 per X. Okey, jadi kita kira yang pertama X-nya negatif 2. Okey, negatif 2, kita dapat negatif 2 di situ. Okey, 0.5. Okey, 0.5. Okey, 0.5. Kita dapat 8. Okey, untuk 2. Okey, 2, kita dapat 2. Dan yang terakhir untuk 4. Okey, kita akan dapat 1. Okey, jadi kita dah lengkapkan jadual nilai ni. Seterusnya kita boleh lukislah. Okey, kita boleh lukis atas kertas graf. Okey, yang ni juga sama. Kita lihat dahulu nilai X dan nilai Y untuk menentukan di manakah kita nak lukis paksi X dan paksi Y. Okey, nilai yang paling besar di sini. Okey, untuk nilai Y, nilai yang paling besar ialah 8. Nilai yang paling kecil ialah negatif 8. Okey, jadi kita boleh bahagi tengah-tengah lah paksi X dengan paksi Y. Okey, jadi ni ialah paksi X, paksi Y. Seterusnya kita akan plotkan titik. Yang pertama, sebelum kita plotkan titik, macam biasa kita mengikut skala yang diberi. Untuk paksi X 2 cm kepada 1 unit. Okey, 2 cm kepada 1 unit. Jadi 1. Okey. Okey, kamu mesti tanda dengan tepat ya. Okey, 2, 3 dan 4. Okey, sama juga sebelah ni. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan yang ni negatif 4. Untuk paksi Y pula 2 cm kepada 2 unit. Maksudnya dalam gandaan 2. Okey, dalam gandaan 2. Okey, 2, 4, 6, 8. Okey, untuk negatif juga sama. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8. Okey, kita dah ada. Kita boleh plotkan titik. Yang pertama, negatif 4, negatif 1. Okey, negatif 4, negatif 1. Kita kiralah 5 petak. Okey, berada di tengah-tengahnya. Okey. Okey, di sini. Negatif 3, 1. Negatif 1.33. Okey, kalau 1 di sini, 2 petak di bawahnya. Okey, sebab tu kamu perlukan pensel yang tajam untuk pastikan kamu dapat menanda, memplot titik dengan tepat. Okey, negatif 2, negatif 2 di sini. X negatif 2, Y negatif 2. Okey, negatif 1, negatif 4. Okey, di sini. Dan negatif 0.5 di tengah-tengah ni, negatif 8. Okey, kamu perlu perhatilah tengah-tengah dia. Okey, di sini negatif 8. Okey, selesai yang X negatif. Terlihat yang bahagian X positif. Okey, 0.5, 8. Okey, tengah-tengah ni 8. 1, 4. Okey, 1, 4. 2, 2. Okey, 2, 2. 3, 1.33. Okey. Kalau 1 dia tengah-tengah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu kena kira lah 5. Okey, ni 1. Kalau 1.33 dia petak sedikit di atasnya. Okey, kena berhati-hati dengan memplot titik supaya kita dapat graf yang tepat. Okey, seterusnya bila kita dah menanda semua titik yang kita ada, kita akan
menggunakan pembaris fleksibel ataupun buat dengan teliti untuk membentuk lengkung yang tajam. Lengkung yang licin. Okey, dan yang kedua juga begitu. Jadi untuk fungsi salingan kita akan dapat dua graf yang terpisah. Okey, sebab apa? Tidak akan ada nilai X sifar. Kerana kalau nilai X sifar, nilai Y-nya adalah tidak tertakrif. Okey, sebab tu dekat sifar ni, iaitu dekat faksi Y ni, tidak ada sebarang titik. Okey, tidak tertakrif. Okey, jadi ini ialah graf fungsi bukan linear yang terakhir, iaitu yang ketiga, iaitu graf fungsi salingan. Okey, Y sama dengan 4/X. Okey, Y sama dengan 4/X. Okey, jadi selesai untuk 3 bentuk graf fungsi bukan linear, iaitu fungsi kuadratik, fungsi kubik dan juga fungsi salingan. Jadi seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.